Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat lagi menjalani ibadah puasa dengan baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah hari ni saya nak cakap sikit lah. Saya pun sebenarnya malas tuan-tuan, banyak sangat isu, tak senang diduduk sebenarnya. Mereka ni buat sampai saya sendiri pun tak senang diduduk. Dengan kes yang terbaru ni, Mujahid Rawa, dengan apa tu nama apa? Jayakumar. Seolah-olah mereka ni sedang menghina Yang di-Pertuan Agong, Zawir Jayakumar ni. Jadi saya pun tak faham. Sebenarnya saya pun malas nak cakap babak politik. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. InsyaAllah tuan, saya nak live pun tak lama. Saya nak cakap tuan, sebenarnya saya sendiri pun saya malas nak bercampur bab hal politik ni. Tetapi bukan kita nak bercampur hal politik tuan-tuan, tetapi hari ni kita nak bercakap tentang apa yang terjadi hari ni. Apa yang terjadi, tak habis-habis isu penghinaan kepada orang Melayu, tak habis-habis isu penghinaan kepada orang Islam, dan tak habis-habis isu penghinaan yang kepada duli yang di-Pertuan Agong. Tak habis-habis tuan di Malaysia ni. Saya pun tak faham sebab apa benda ni boleh berlaku dengan hari ni. Jadi hari ni kita nampak kesimpulannya hari ni, kenapa hari ni berlaku, kerana kesilapan pemimpin-pemimpin di atas. Inilah satu tuan-tuan, hari ni tuan-tuan boleh tengok sebab apa isu hina Nabi, isu hina Islam, isu hina orang Melayu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pemimpin mereka sendiri mengajarkan corak begini. Dan hari ni kita tengok pemimpin daripada pembangkang hari ni, iaitu Mujahid Rawa. Saya meluat nak panggil Datuk pun saya meluat ke dia tuan-tuan. Kalau tak PKP ni tuan, saya nak pergi jumpa dia kok tuan-tuan. Saya memang agak marah dengan dia. Dia beritahu apa dalam Twitter dia, parlimen berasal dari bahasa Perancis parler, maknanya cakap, tempat bercakap, tapi hanya titah YDPA sahaja. Jadi tak boleh panggil lah parlimen sebab ahli parlimen tak cakap, kena sebut bisumen. Jadi satu benda yang saya rasa menghina lah, menghina di bawah duli yang maha mulia agung kita. Sebab apa tuan-tuan, hari ni benda ni semua adalah kelulusan daripada yang di-Pertuan Agong. Benda yang jadi hari ni di parlimen, hanya mendengar titah yang di-Pertuan Agong adalah kehendak yang di-Pertuan Agong. Jadi kita tak ada hak untuk kita nak membantah sebab benda ni, kalau kata Perdana Menteri membawa usul sekalipun, tetapi ini diluluskan oleh yang di-Pertuan Agong kita. Jadi tak ada mengena-mengena. Kalau hampa nak cakap ni seolah hampa tidak menghormati titah baginda yang di-Pertuan Agong. Dan satu lagi sampah. Bagi saya ni antara satu sampah masyarakat lah. Zawir Jayakumar ni. Bagi saya dia ni orang yang cukup kurang hajak dan biadab. Dia cakap, dia kata apa? Dia menghina parlimen hari ni dengan dia berkatakan parlimen adalah sampah dan sidang ini adalah tidak berguna. Sampah dia beritahu. Tuan-tuan, hari ni yang duduk dalam parlimen tu yang di-Pertuan Agong kita tuan-tuan. Tak apalah kalau hang nak kata sampah kepada geng-geng hampa politik ni, hang nak kata sampah kepada UMNO ke, hang nak kata sampah kepada PAS ke, tu lentak ke hang lah. Sebab hampa dalam politik hampa memang kena bergaduh macam tu. Tetapi hari ni hang menyebut sidang parlimen ni adalah tidak berguna dan parlimen ini adalah sampah hari ni. Maknanya hang bercakap tu yang duk ada hari ni yang di-Pertuan Agong. Hang faham tak? Zawir Jayakumar, hang jangan jadi kurang hajak, biadab sangat. Kami rakyat nampak apa yang hang buat tuan-tuan. Sebab tu saya kata tuan-tuan, saya tak suka langsung di AP ni tuan-tuan. Sebab ni lah tuan-tuan, mereka sendiri boleh bercakap, mereka sendiri menghina yang di-Pertuan Agong, mereka sendiri menghina orang Melayu. Mereka tak menghormati parlimen, mereka tak menghormati perundangan parlimen, mereka tak menghormati syarat-syarat parlimen. Tuan-tuan, bagaimana pula dengan pengikut-pengikut dia tuan-tuan? Kalau ketua-ketua mereka boleh hina ikut suka yang di-Pertuan Agong, mereka boleh ikut suka mereka nak hina siapa pun, mereka nak bercakap orang ni sampah, orang ni sampah, bagaimana pula pengikut-pengikut mereka tuan-tuan? Mestilah melebih.
Kalau kepala tu pi dah gelong tuan, ekor lagi tibai kuat. Sebab tu kan, kerana depa lah hari ni, orang hari ni, kaum-kaum lain berani bercakap, berani hina orang Melayu. Tuan-tuan, sebab tu saya kata saya tak boleh terima parti DAP komunis ni, Chauvinis ni tuan-tuan. No? Sebab mereka ni mengajar pengikut-pengikut mereka supaya berdendam, menghasut perkauman, membenci yang di-Pertuan Agong, sampai berani maki, berani bubuh emoji-emoji yang tak sepatutnya kepada yang di-Pertuan Agong. Sebab apa tuan? Sebab mereka pemimpin mereka lah tuan. Sebab tu mereka ni terlampau kurang ajar. Saya beritahu tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan. Saya memanglah saya duduk dalam rawatan Islam, tapi saya ada hak. Saya sebagai orang Melayu dan saya sebagai rakyat, saya ada hak untuk bercakap tuan-tuan. Dan saya akan pertahankan yang di-Pertuan Agong kita tuan-tuan. Biarpun nyawa saya sekali digadaikan, saya akan pertahankan yang di-Pertuan Agong tuan. Saya bukan nak bercakap bab isu politik orang ni mampu pergi kat hampa. Hampa politik, hampa buatlah kerja hampa kerja politik. Tapi hampa nak berpolitik, tapi jangan sampai hampa menghina yang di-Pertuan Agong. Saya siap mati tuan-tuan. Saya akan siap mati untuk mempertahankan yang di-Pertuan Agong kita hari ni tuan-tuan. Saya tak takut tuan-tuan. Dan saya harap kepada semua NGO juga. Bukan takat saya seorang tuan yang mana yang kata hero Malaya lah. Ni betul-betul hero lah. Jangan berdiam dalam isu macam ni semua. Jangan kamu berdiam. Kamu dah ada nama, orang kenal kamu sebagai panglima lah, apa hero lah. Orang anggap kamu, tapi hari ni dalam isu orang hina Islam, orang hina orang Melayu, orang hina yang di-Pertuan Agong, hampa duduk sengak. Membisu seribu kalam. Sebab apa? Tak berani. Patut dalam masa ni lah hampa semua kena berani bersuara. Bukan takat aku seorang, 2-3 orang ni yang lenyang-lenyang ni tuan-tuan. Kami ni, saya ni bukan ada pahlawan ke hero ke apa tuan-tuan. Kita ni rakyat marhain ni lah. Tak ada apa pun tuan-tuan. Kepada yang lain-lain tu, yang kata hero lah, yang tu lah, yang ni lah, yang nak bergaduh lah, yang tu lah, yang ni, patut hari ni hampa bersuara, hampa di hadapan. Jangan nak harap kat saya saja tuan-tuan, nak harap kat orang ni saja tuan-tuan. Kami tak mampu tuan-tuan. Kalau tak ada sokongan yang ramai, tak mampu kita nak berjuang. Dan benda ni kita tak boleh tengok sebagai isu yang remeh. Walaupun ia berkaitan dengan isu politik, tetapi dia bersangkutan dengan isu menghina parlimen. Bila menghina parlimen hari ni, kita nak faham, kalau dia panggil hari ni parlimen hari ni adalah parlimen sampah, parlimen yang tidak berguna, dia tujukan kepada semua. Siapa dalam parlimen? Yang di-Pertuan Agong yang ada ni, yang mulia, yang di-Pertuan Agong kita duduk dalam parlimen hari ni, dia bercakapkan hari ni parlimen sampah. Cukup kurang hajak dan biadab. Zawir Jayakumar ni bercakap Melayu pun tak kerti. Cakap English. Ini tuan-tuan, mereka ni memang rasis. Mereka ni membawa isu rasis kaum. Dan membawa, mengajar pengikut-pengikut mereka supaya melawan dengan yang di-Pertuan Agong. Melawan orang Melayu, melawan agama Islam, tak kerti hormat orang Islam. Saya harap tuan-tuan, jangankan harap kepada saya seorang tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri kena pergi buat report juga tuan-tuan. Dan ini isu bukan orang Melayu saja tuan-tuan. Kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau kamu mengaku kamu sebagai rakyat Malaysia, kamu wajib pertahankan yang Pertuan Agong. Ini dalam perlembagaan. Yang buat hari ni tuan-tuan, yang buat parlimen hari ni macam ni, yang boleh bercakap hanya di Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri tuan-tuan. Ini kelulusan hak mutlak yang di Pertuan Agong. Sebab apa? Yang di Pertuan Agong tak mau bercakap, tak mau bahas banyak-banyak sebab kita dilanda COVID-19. Benda ni bahaya. Kita tak mau ada kluster-kluster baru pula. Kita tak mau ada kluster parlimen pula, kita tak mau. Cukup dah. Dengan isu hari ni, dengan kita punya ekonomi tak stabil, hampa nak bahas apa banyak-banyak. Tunggu Ustaz sampai benda ni reda, bahaslah lepas ni. Apa pun nak bahas. Awak nak takut apa? Siapa pun tak takut dengan hampa lah. Hampa punya kebodohan hari ni rakyat dah nampak dah. InsyaAllah PRU15 ni tuan-tuan, saya harap tuan-tuan semua tuan-tuan yang mengundi, hancurkan mereka ni tuan-tuan. Hancurkan DAP dan juga kroni-kroni DAP tuan-tuan. Kita tidak akan membiarkan mereka lagi memerintah tuan-tuan. 22 bulan tuan-tuan, mereka dah banyak kacau isu-isu Islam. Mereka dah kacau banyak isu-isu Melayu tuan-tuan. Tuan-tuan, peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dah ada tuan-tuan. Hak mutlak yang di Pertuan Agong dah ada dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Jadi hampa hari ni, hampa mempersoalkan hari ni, seolah hampa mempersoalkan kuasa agung. Hampa mempersoalkan kuasa agung yang di Pertuan Agong. Cukup biadab, cukup kurang ajar.
Hampa mengaku hampa rakyat Malaysia, cakap Melayu pun tak fasih. Mengaku cakap orang Melayu warga negara Malaysia, tapi hampa tak erti menghormati kedaulatan undang-undang. Hampa tak erti menghormati Yang Pertuan Agong. Hampa ni patut kita minta lucutkan warga negara hampa. Hantar balik ke negara asal hampa. Cukup kurang ajak Nabi Adab macam ni semua kita hantar bang. Kalau mujahid tu lucutkan jawatan, lucutkan warga negara dia, hantarlah pergi mana-mana. Rohingya pun boleh mujahid tu. Cukup kurang ajak hang mujahid, hang sebagai orang Melayu, tapi hang jadi barua ni, minta maaf cakap. Kalau hang tak puas hati sekali macam mana pun, hang tak ada hak nak bercakap macam tu. Hang tak ada hak nak menghina parlimen. Ikut saluran yang betul. Hampa sebagai pembangkang, hampa ikut saluran yang betul. Lawan dengan kerajaan hari ni. Kalau hampa kata kerajaan pintu belakang kau, kerajaan tebuk lubang kau, tebuk atap kau, mampu pergi kat hampa, lawan ikut cara prosedur. Lawan ikut cara undang-undang. Lawan ikut menghormati perlembagaan undang-undang. Bukan hampa bercakap seolah-olah hampa hebat, hampa tak tahu dah nak hormat siapa orang ni. Jadi saya harap kepada semua rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, yang mana sayangkan yang kepada kamu kata kamu ada warga negara Malaysia, kamu juga wajib membuat report kepada ni pemimpin-pemimpin bangsat ni yang seolah-olah menghina parlimen, menghina Yang Pertuan Agong. Dan saya harap kepada hero yang hampa sebut hero lah, yang tu lah hero. Dalam isu hina Melayu, dalam isu hina Islam, jangan kamu berdiam diri. Jangan kamu rasa kamu dah selesa dengan kehidupan kamu rasa, kalau nak bergaduh dengan Melayu sama Melayu, hampa berani. Dalam isu hampa nak tegakkan, nak pertahankan orang Melayu, nak pertahankan agama Islam, nak pertahankan Yang Pertuan Agong, hampa sengak. Dan saya harap kepada semua, dan seluruh saya menyeru kepada semua NGO juga, jangan berdiam diri. Tolong pergi buat satu laporan polis. InsyaAllah esok, kalau ada keizinan waktu, ada lagi nyawa di kandung badan, InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan sahabat saya, kami akan pergi buat laporan polis. 2 laporan polis terhadap Mujahid Rawa dan juga Zawir Jayakumar ni. Kita tak ada cara lain. Kita bukan nak boleh pergi perang mereka. Kalau boleh perang mereka, mampu nama orang mereka ni. Tak boleh, sebab kita ada undang-undang. Kita kena hormati undang-undang dalam Malaysia. Kalau tak ada undang-undang, tuan-tuan, tak payah tunggu nak pergi buat laporan polis, tuan-tuan. Kita buat laporan kita sendiri. Tapi masalah kita ada undang-undang. Kita kena ikut. Kita kena hormati undang-undang kita. Kita kena hormati PDRM. Jadi kita buat saluran yang betul, kena buat report. Nak jalan siasatan ke, tak jalan siasatan ke, itu nombor 2 punya cerita, tuan-tuan. Janji kita dah cuba sedaya upaya kita mempertahankan hak martabat orang Melayu. Kita dah cuba mempertahankan orang Islam. Kita dah cuba mempertahankan hak keistimewaan agung kita. Tuan-tuan, saya nak imbaskan kembali, tuan-tuan. 22 tuan-tuan, 22 bulan mereka memerintah. Apakah mereka lakukan kepada kita orang Melayu, terutamanya kepada orang Melayu? Saya bukan nak cakap dalam konteks untuk menjadi perkauman, tidak, tuan-tuan. Tetapi mereka lakukan. Jangan kita pernah lupa, tuan-tuan. Pada 812 18, tuan-tuan, Perhimpunan Besar tentang ISET. Tuan-tuan tahu apa ISET, tuan-tuan? Siapa yang memulakan isu ISET ni kalau bukan DAP, tuan-tuan? Siapa yang mulakan dalam isu ISET ni, tuan-tuan, untuk meratifikasikan ISET ni, tuan-tuan? Siapa yang mulakan, tuan-tuan, kalau bukan DAP, tuan-tuan? Jika hari ni ISET telah berjaya, tuan-tuan, habis hak-hak keistimewaan orang Melayu. Telah melanggar dalam perlembagaan kita 152. ISET ni, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, dengan semangat orang Melayu, semangat kekuatan orang Melayu Islam, isu ISET kita dah padamkan. Tak habis isu ISET, tuan-tuan, mereka bawa pula Statut Rom. Apa Statut Rom? Statut Rom ni seolah-olah menggugat hak-hak keistimewaan Raja-Raja Melayu. Tapi alhamdulillah, semangat orang Melayu, tuan-tuan, bangkit membantah. Akhirnya Statut Rom, ISET, semua dilenyapkan. Kita lawan, bangkit lawan. Tuan-tuan lihatlah, 22 bulan yang baru, tuan-tuan. Bukan satu penggal lagi, tuan-tuan. Baru hanya 22 bulan, tak sampai 2 tahun, tuan-tuan. Mereka dah melakukan berbagai-bagai kerenah mereka, tuan-tuan, supaya mereka dapat kautkan Malaysia ni, tuan-tuan, dan menjadikan satu negara republik, tuan-tuan, yang mana tak ada lagi hak keistimewaan kepada orang Melayu dan tak ada lagi hak kepada orang Islam, tuan-tuan.
Ingat tuan-tuan, benda ni jangan tuan-tuan lupa. Saya ingat lagi tuan-tuan. Siapa yang biasa hadir ke 812, anda adalah sebahagian sejarah tuan-tuan. Sejarah. 81218. Sejarah tuan-tuan, sejarah. Kita orang Melayu bergondong-gondong. Turun ke dataran, turun berjalan berkilo-kilo-kilometer sebab apa tuan-tuan? Untuk mempertahankan hak orang Melayu dan juga hak orang Islam tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa, siapa yang hadir 812 adalah kamu adalah sebahagian daripada sejarah orang Malaysia tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan. Mereka tak habis-habis nak usik orang Melayu, tak habis-habis nak usik orang Islam. Kita tak bisa nak halang mereka tuan-tuan tentang agama mereka tuan-tuan. Kita tak bisa halang tentang kaum mereka tuan-tuan. Kita tak bisa halang mereka nak buat apa sekali tentang untuk kaum mereka tuan-tuan. Persatuan kaum-kaum mereka tuan-tuan. Kita tak bisa halang tuan. Buatlah, jagalah kaum masing-masing, jagalah agama masing-masing. Tetapi mereka hari ini bila mereka ada kuasa, mereka cuba gugatkan orang Melayu. Mereka cuba gugatkan agama Islam. Dan hari ini cukup biadab, Zawir Jayakumar mengatakan parlimen adalah sampah dan tidak berguna hari ni parlimen hari ni. Tuan-tuan, kalau dia kata sampah tuan-tuan, termasuklah yang Tuan Agong tuan. Walaupun dia tak tuju 100% tuan-tuan, tapi dia kata sampah secara umum. Siapa yang ada di Dewan Parlimen hari ni? Siapa yang ada dalam Dewan Rakyat hari ni tuan-tuan? Bukan menteri-menteri tuan-tuan. Yang di Pertuan Agong kita tuan-tuan. Payung agama Islam di tanah Melayu tuan-tuan, yang di Pertuan Agong kita tuan-tuan. Hari ni dia mengatakan sampah tuan-tuan. Cukup biadab, cukup kurang hajak, dia tak tarik pun apa percakapan dia tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan, bulan-bulan puasa ni tuan, macam-macam kes berlaku. InsyaAllah orang Melayu janganlah berpecah. Ini yang saya boleh nasihat agak orang Melayu jangan berpecah. Biarlah politik dengan cara politik mereka tuan-tuan. Biarlah mereka tuan-tuan. Mereka nak buat macam tu, kau nak buat. Memang politik macam tu tak boleh lari tuan-tuan. Mesti ada propaganda, mesti ada provokasi, mesti ada tuan-tuan. Dalam politik ni kita tak boleh lari lah. Siapa yang nak duduk berjihad nak duduk dalam politik, dalam line politik, dia tak boleh lari dengan provokasi, dengan fitnah, dengan apa segala. Mereka tak boleh lari. Tapi kita bukan tuan. Kita perjuang kebenaran. Saya perjuang kebenaran tuan-tuan. Saya tidak akan sekongkol dengan mereka ni tuan-tuan. Walaupun dalam ada satu bab saya akan sekongkol yang mana yang boleh mendatangkan kebaikan kepada orang Melayu, yang boleh mendatangkan kebaikan kepada Islam, yang boleh mendatangkan perpaduan untuk semua kaum, keadilan kepada semua kaum, saya akan sokong. Dan hari ini terbukti saya sokong Perikatan Nasional ni sebab apa? Saya nampak cukup baik. Tan Sri Muhyiddin Yassin kita adalah satu Perdana Menteri yang baik. Dan saya hari ini sebulat suara 100% saya menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin kita. Saya cukup kagum dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin kita. Saya anggap dia macam bapak saya. Walaupun dia tak kenal saya, tapi saya anggap dia sebagai bapak. Sebab kasih dan sayang dia hari ni, dia memerintah dengan kasih dan sayang dia hari ni, rakyat mula terkesan. Apabila kita dilanda dengan COVID-19, dia baru jadi Perdana Menteri. Dan tidak boleh nak buat apa lagi tuan. Baru dapat jadi Perdana Menteri, tiba-tiba datang isu COVID-19, bencana daripada Allah SWT. Tetapi dengan kebinaksanaan, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau hari ini dapat memerintah dengan cukup baik. Dan hari ini tuan-tuan kena faham, Malaysia satu negara di luar orang cukup respect sebab di Malaysia sebab apa? Dapat mengurangkan jangkitan COVID-19 tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Pertama sebab Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua asbab daripada kebijaksanaan yang Allah Taala berikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini tuan-tuan. Ini kita sokong. Tetapi saya beritahu, kalau dalam Perikatan Nasional ni juga tiba-tiba mengeluarkan satu-satu statement yang tidak menjaga hati rakyat, yang tidak menjaga perpaduan kaum, saya akan bersuara. Itu saya dah berjanji. Saya tidak akan duduk belah-belah mana. Tetapi kalau benda itu tidak benar, saya terpaksa bercakap juga. Walaupun tuan-tuan akan maki saya satu hari nanti. Ini saya boleh beritahu tuan-tuan. Kita tak boleh fanatik tuan-tuan. Tetapi dalam masa hari ini kita nampak satu kerajaan yang baik. Kita perlu doakan banyak-banyak supaya Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi jangan kita lupa pula ni. Bangsat-bangsat, minta maaf saya cakap bangsat tuan-tuan. Bangsat-bangsat yang cuba menghina Yang Pertuan Agong, kita kena bawa mereka report polis tuan-tuan, supaya mereka dapat diheret untuk ke muka pengadilan tuan. Saya harap kepada semua tuan, NGO, hero Malaya,
Abang Long, Taiko Long, apa semua Long lah. Kecuali Long Tiger. Tolong bangkit dalam isu ni, pi buat report masing-masing. Ingat, ini sebahagian daripada perjuangan kita, tuan-tuan. Sebahagian daripada perjuangan kita, sebahagian daripada jihad kita, tuan-tuan, untuk pertahankan agama bangsa dan tanah air kita, tuan-tuan. Dan juga tidak lupa kepada semua kaum, tuan-tuan. Mana-mana kaum yang kena tidak adil, kita akan turun, kita akan membela kaum lain juga dan agama lain juga, tuan-tuan. Ini yang Islam ajar. Ini yang Nabi SAW ajarkan, keadilan kepada semua. Saya harap orang Malaysia hari ni buka minda anda, jangan duk dengar lagi masalah depa ni, kerajaan pintu belakang lah, kerajaan tebuk atap, tuan-tuan. Yang ni Pertuan Agong kita hari ni dah bagi tahu dah, kronologi, bagaimana berlakunya peralihan kuasa ni, nak mai tebuk lubang kat mana. Yang ni Pertuan Agong bagi tahu, saya dah menasihati dah Tun Dr. Mahathir Mohamad jangan meletakkan jawatan, tetapi beliau tegas untuk meletakkan jawatan. Jadi nak salah siapa lagi, tuan? Nak salah BN, nak salah PAS lagi, nak salah Najib lagi. Nak salah Datuk Seri Najib yang main kucing hari yang duk lah rumah main gym lah apalah. Duk bosku lah salah orang tua tu juga. Kesian ada saya pun tengok hari ni, Kerajaan Kedah jatuh hari ni pun salah tak Datuk Seri Najib juga, tuan-tuan. Apa pun salah Datuk Seri Najib. Dahsyat sungguh Datuk Seri Najib ni. Semua benda dia punya kerja. Semua benda dia punya angkara. Jadi tuan-tuan, kita bukan rakyat yang bodoh lah, tuan-tuan. Kita bukan rakyat yang bodoh lah. Kita nampak lah, tuan-tuan, apa yang berlaku hari ni, tuan-tuan. Mereka tak habis-habis salahkan orang ni. Mereka tak habis-habis salahkan orang ni. Mereka tidak pernah mensalahkan diri mereka. Mereka tidak pernah mensalahkan pentadbiran mereka yang cukup goyang. Tapi mereka mensalahkan kerajaan dahulu. Ekonomi tak stabil, kerajaan dahulu. Benda ni jadi, Najib salah. Benda ni salah, Najib salah. Semua Najib yang salah. Jangan ingat kita ni rakyat bodoh. Tukar kerajaan PN, dapat Menteri Kewangan baru, kementerian, Menteri Kewangan kita kata tak ada sampai 1 trilion pun yang dimomok-momokkan oleh Ling Goeng tu. Tak ada pun. Semua ni penipu kita, tuan-tuan. Mereka ni wayang, mereka ni penipu rakyat. Jangan kita bagi dah muka mereka, tuan-tuan. Cukup-cukup lah, tuan-tuan. Cuma kalau kerajaan hari ni, kerajaan PN tak betul, kita tegak cara baik. Tapi kita takkan terima dah Pakatan Harapan penipu hancing ni. Kita tak mau terima dah. Saya tak mau. Rasa perik dah. Mereka momokkan Datuk Seri Najib dengan fitnah, berbagai fitnah. Bukan saya pun termakan, tuan-tuan. Berbagai-bagai fitnah. Jolo lah, apa kejadah UMNDB lah, kan. Sampai satu hari satu kes pun tak ada. Duk dalam perbicaraan lagi. Datuk Seri Najib turun naik mahkamah, tak kena tangkap. Tapi zaman Perdana Menteri yang keempat, saya ingat lagi, tuan-tuan, satu timbalan Perdana Menteri sat duduk dalam, kan. Sebab apa? Bukti semua ada. Tak tahulah, saya tak kata dia seorang peliwat ke apa, saya tak kata. Saya tak berminat dalam hal itu. Tapi dah dibuktikan bersalah dan ditangkap dan dimasukkan dalam penjara di zaman pemerintahan yang keempat dahulu, Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi bila hari ni 22 bulan bosku masih bebas, boleh pergi ke sana ke sini, membawa motor, membawa kepada satu slogan bosku. Tak ada apa pun. Kita yang pening kepala. Ni kita yang pening kepala. Mereka tak habis-habis membawa, ni salah Najib. Jolo mana pi lah. Jolo nak jadi beruang lah. Jolo nak jadi apa lah. Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Saya pun tak kenal siapa Jolo ni, tuan-tuan. Sampai hari ni kita duduk dengar momok, Jolo, YNDB 2.6 bilion, 2.6 bilion. Apa kejadah pun tak ada, tuan-tuan. Apa? Tuan-tuan, kalau betul Datuk Seri Najib tu salah, hadapkan dia kepada mahkamah dan buktikan dahulu. Buktikan dahulu bahawasanya dia pencuri. Buktikan dahulu dia adalah seorang perampok. Baru kita boleh kata dia seorang perampok. Selagi dia tak jatuh hukum, kita tak boleh kata dia seorang perampok. Begitu juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana dulu reformasi. Sebab apa reformasi? Sebab membantah kerajaan masa tu, yang seolah menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang peliwat. Tetapi sampailah dijatuhkan hukuman. Bila jatuh hukuman, maknanya benda tu berlaku. Wallahualam. Saya pun tak mau ni cakap sebab apa? Dengan keadaan
kerajaan masa tu saya tak tahulah apa-apa boleh berlaku. Saya tak sampai hari ni pun saya tak katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu pelawak. Tetapi hukum dah jatuh. Bila jatuh hukum baru kita boleh bercakap. Selagi hukum tu tak jatuh, hukuman tu tak jatuh kepada seorang, dia pencuri, dia peliwat, kita tak boleh kata dia pencuri ataupun peliwat. Ini rakyat kena buka mata, kena bijaksana. Jangan kita hari ni termakan dengan fitnah. Kita dah termakan dengan fitnah mereka, tuan-tuan. Hari ni sebabnya berlakunya peralihan kuasa, kalah PRU14, dan mereka memerintah selama 22 bulan. Berbagai-bagai isu perkauman, berbagai-bagai isu yang mereka timbulkan. Akhirnya Datuk Tun Mahathir Mohamad sendiri yang meletakkan jawatan, dah dinasihati oleh Pertuan Agong supaya jangan letak jawatan, tetapi beliau masih bertegas untuk meletakkan jawatan. Nak salahkan UMNO dan MIN lagi, nak salahkan Datuk Seri Najib lagi. Bukalah minda, tuan-tuan, fikirlah elok-elok, tuan-tuan. Mereka kata langkah Sheraton lah apalah semua, tuan-tuan. Masa tu saya sendiri ada di KL. Saya sendiri pi Sheraton tu, tuan-tuan. Hotel Sheraton tu saya sendiri pi malam tu. Tuan-tuan tengok live saya pi kan. Saya pi depan istana, saya pi Hotel Sheraton semua, tuan-tuan. Sebelum tu, tuan-tuan, Tun Mahathir panggil semua parti pembangkang menghadap dia. Tapi sampai hari ni kita tak tahu apa yang mereka bincangkan. Mereka yang masa tu pembangkang lah, hari ni kerajaan lah. UMNO PAS menghadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Lepas tu malam tu baru ada lah, lepas hari 2 tu baru ada langkah Sheraton ni, tuan-tuan. Ini satu propaganda saya nampak. Tetapi asyik-asyik disalahkan BN dan PAS, BN dan PAS. Sedangkan Tun Mahathir sendiri yang meletakkan jawatan. Ini sejarah, tuan-tuan. Ini sejarah, tuan-tuan kena buka minda, tuan-tuan. Ini sejarah yang berlaku hari ni. Pada mulanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kuncung-kuncung dia tidak percaya lagi pada Tun Mahathir. Mereka mengatakan mereka percaya 100%, memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu dah hilang jawatan dah. Dilantik Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka pusing pula. Mereka kata kami memberi sokongan 100% kepada Tun Dr. Mahathir. Apa ni? Semua bagi orang peningnya. Mereka ni punya corak politik ni serabut, tuan-tuan, serabut. Mereka sendiri letak jawatan, mereka sendiri meruntuhkan Pakatan Harapan, lepas tu mereka sendiri nak balik jawatan. Apa ni? Tun Mahathir sendiri letak jawatan, dah dinasihati oleh Yang di-Pertuan Agong, jangan letak. Dia kata dia nak letak juga jawatan, dah letak. Yang di-Pertuan Agong lantik pula Tan Sri Muhyiddin Yassin. Daripada kita nak mendapat sokongan-sokongan yang cukup penuh kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, lantik pula. Lepas tu Tun Mahathir pula hari ni mengatakan kerajaan ni tak sah, dan dia juga nak jadi Perdana Menteri. Apa ni? Hari tu hang tak jawatan, lepas tu hang nak pula Perdana Menteri. Oi, pening lah. Saya sebagai seorang yang biasa, yang terbodoh bangang ni pun, tuan-tuan, tak boleh nak fikir macam mana mereka ni buat kerja, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh fikir, tak tahu nak kata. Mereka punya konspirasi cukup dahsyat. Lepas tu sembang salah orang tu, sembang salah orang ni, sembang salah orang tu. Sembang salah orang ni, sembang salah. Hampa sendiri tak jaga Pakatan Harapan. Akhirnya Pakatan Harapan tu ditumbangkan oleh Presiden hampa sendiri. Pemimpin hampa sendiri. Perdana Menteri hampa sendiri. Nak salahkan orang lain apa? Salahkan Perdana Menteri lah dulu. Bila ada hampa dah letak jawatan, seorang Perdana Menteri letak jawatan, kita kena tahu. Habislah menteri-menteri semua hilang jawatan. Bila hilang jawatan, ini tugas Yang di-Pertuan Agong pula untuk melantik siapa yang berhak. Siapa yang mendapat majoriti. Bukan Yang di-Pertuan Agong ikut diri Yang di-Pertuan Agong. Bukan ikut kehendak Yang di-Pertuan Agong sendiri. Yang di-Pertuan Agong pagi-pagi dalam parlimen dah jelaskan. Saya mengambil kira kepada semua sokongan yang terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya melihat penuh Tan Sri kita mendapat lebih sokongan daripada untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Baru nama yang dicalonkan tu, barulah Yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Apa lagi nak kata pintu mai belakang tebuk atap, tak rasa pening kepala. Mereka sendiri yang buat benda-benda macam ni, mereka sendiri nak salahkan orang. Tidak, tuan-tuan. Benda ni semua saya percaya, tuan-tuan. Tun Mahathir hanya buat benda ni sengaja dibuat oleh Tun Mahathir adalah untuk menafikan bahawasanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM ke-8. Itu saya nampak. Lain saya tak nampak, tuan-tuan. Ini semua program daripada Tun Mahathir sendiri. Programnya hanya satu, untuk memastikan tidak akan berlaku Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-8.
ataupun ke-9. Ini semua program Tun Mahathir Mohamad. Tak payah nak salahkan orang ni, salahkan orang ni. Ini semua game Tun Mahathir bagi saya. Kita tak payah pening kepala, kita dah nampak dah hari ni yang Pertuan Agong pun dah bagi tahu kronologi apa yang berlaku hari ni. Kita dah boleh ambil benda tu. Betul ya, sah. Sebelum ni yang Pertuan Agong tak bisa bercakap macam ni. Tapi hari ni yang mula-mula yang Pertuan Agong cakap adalah kronologi yang apa yang berlaku dalam peralihan kuasa hari ni. Ini yang pertama yang Pertuan Agong saya tengok tuan-tuan, Pak Idri. Pertama sekali yang Pertuan Agong sentuh bab benda ni. Supaya nak bagi orang buka mata, nak bagi rakyat tahu apa yang terjadi sebenarnya. Cukup mereka pun hanya boleh mendiamkan, mereka tak boleh komen. Tun Mahathir pun tak boleh komen apa dah. Sebab apa? Benda ni benda yang berlaku yang betul. Jadi insya-Allah tuan, habis dah bab isu ni tuan. Jadi saya harap esok bolehlah siapa-siapa pergi buat report kepada dua individu ni lah. Mujahid Rawa dengan Zawir Jayakumar ni. Mereka cukup biadab lah bagi saya. No? Jadi saya harap, saya pun bukan nak berpolitik sangat tuan-tuan. Tetapi dah bila alang-alang menjelup perkasan, biar sampai ke pekalangan lah tuan-tuan. Hari ni dah bercakap ni, saya terpaksa cakap kot tuan-tuan. Apa yang berlaku hari ni tuan-tuan. Dan saya bukan hari ni saya nak menyokong, kita menyokong hari ni PN ni tuan-tuan 100% sebab apa? Kita nampak kebaikan. Tetapi kalau satu hari mereka juga melupa diri, mereka telah melupakan diri mereka, mereka telah melupakan rakyat, mereka kencing rakyat, saya akan bangkit lawan mereka. Kita takkan biar tuan-tuan. No? Sebab apa? Kita perjuang kebenaran dan kita perjuang hak-hak untuk rakyat kita tuan-tuan. Jadi kita beri amaran kepada kerajaan PN agar berhati-hati dalam memimpin. Memimpinlah dengan bijaksana, memimpinlah dengan keadilan yang baik kepada seluruh rakyat Malaysia. Jika kamu tidak betul, kami juga akan membantah kamu. Jika kamu tidak betul, kami juga akan menasihati kamu supaya benda yang kamu buat adalah tak betul. Tapi kalau kamu tidak mau menasihat, tak mau dengar nasihat rakyat, kamu tak mau dengar pandang rakyat, maka tunggulah kehancuran kamu seperti mana kehancuran Pakatan Harapan yang telah berlaku hari ini. Jadi insya-Allah tuan. Ada isu Hina Agung, insya-Allah Hina Agung lah kan. Tapi yang ni yang saya bagi tahu ni lah. Jadi insya-Allah. Jadi saya harap cukuplah tuan live dekat ni. Jadi insya-Allah saya harap kepada semua tolonglah pergi buat report. Jangan harap pada saya seorang. InsyaAllah saya esok kalau ada masa saya pergi. Kalau tak ada pun tengok sehari dua lagi saya akan pergi buat report juga tuan. InsyaAllah saya akan buat report juga. Sebab apa benda ni melibatkan Pertuan Agong kita, menghina parlimen kita, ada satu kesalahan besar bagi saya. Jadi insya-Allah tuan, dengan ini saya minta ampun, mohon maaf sekali lagi tuan-tuan daripada kata-kata saya. Ini adalah kelemahan, kebodohan diri saya. Yang kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.